Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Berita Pagi Sabah edisi Rabu 1 Februari 2023, saya Mazrona Kalinggalan. Situasi semasa banjir di Sabah setakat 8 malam tadi, keadaan banjir meneruskan tren penurunan dengan 556 orang melibatkan 165 keluarga di 12 pusat pemindahan sementara PPS melibatkan 3 daerah iaitu Paitan, Lahad Datu dan Telupit. PITAS pula telah menutup operasi PPS di daerah berkenaan. Menerusi kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, keadaan banjir di Lahad Datu dilaporkan berlaku peningkatan dengan pembukaan PPS di Pusat Latihan Vokasional Lahad Datu menempatkan 45 penduduk. Di Telupit, kekal menempatkan 400 penduduk membabitkan 113 keluarga di 8 PPS. Daerah Paitan juga kekal dengan 111 penduduk melalui 40 keluarga di 3 PPS. Sebanyak 250 bakul makanan diagihkan kepada penduduk 2 buah kampung terjejas di daerah Telupit. 2 buah kampung tersebut ialah Kampung Ansuan dan Kampung Baba. Diharapkan ini dapat membantu meringankan sedikit kesulitan penduduk Kampung Baba yang memang memerlukan bantuan. Dan saya berterima kasih kepada Kementerian Kesejahteraan yang mana secara on the spot meluluskan bantuan bakul makanan bagi kami di daerah Telupit inilah. Berterima kasih kepada YB Jodiban kerana beliau sendiri turun ke tempat ini memantau keadaan banjir dan membantu dari segi bekalan makanan, membawa tim klinik kesehatan Telupit membagi rawatan kepada penduduk Kampung Baba yang sakitlah. Terima kasih karena kehadiran dan keprihatinan Ahli Dewan Undangan Negeri YB John Ivan Kurung turun padang melihat sendiri keadaan banjir yang sudah berlaku di kampung kami lah. Mereka ditemui dalam sesi penyampaian bantuan di Kampung Ansuan, Telupit. Penduduk di 2 kampung ini terputus hubungan kerana air sungai deras serta jalan terputus. Penduduk di kawasan rendah diingatkan agar segera berpindah sekiranya diarahkan berbuat demikian oleh pihak keselamatan bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Keengganan untuk berpindah sehingga saat akhir adalah berisiko bukan sahaja penduduk berkenaan tetapi juga kepada golongan penyelamat. Kita mengharapkan kepada semua yang terlibat, mangsa yang terlibat dalam banjir ini supaya dapat mengambil inisiatif untuk memaklumkan kepada pihak JPK ataupun UPPM lah untuk maklumkan keadaan mereka, sebab kalau kita mau pindahkan mereka dalam keadaan yang begitu tergesa-gesa ini melibatkan mungkin keselamatan mereka. Kita perlu JPK mempunyai peranan yang agresif bagi membantu menjamin kesejahteraan rakyat, dan sudah tentu pihak JPK akan menghubungi UPPM ataupun pejabat ADUN ataupun pejabat daerah untuk membantu pihak JPK. Mereka berkata demikian di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Pusat Aktiviti Desa Lestari Kampung Suasa di Beaufort. Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Pusat Aktiviti Desa Lestari Kampung Suasa Beaufort menempatkan 13 ketua isi rumah melibatkan 51 orang penduduk yang dipindahkan sejak Isnin. Turut berlangsung penyerahan sumbangan bakul makanan kepada 173 ketua isi rumah yang terputus hubungan. Ketua-ketua pemimpin masyarakat khususnya di daerah kecil Paitan perlu lebih proaktif dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Mereka harus menjaga dan memastikan penduduk di kawasan masing-masing selamat terutamanya pada musim banjir dan hujan.
Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib turut menyeru para pemimpin setempat agar menjaga kebajikan penduduk yang terjejas banjir dengan memastikan bantuan bakul makanan serta bantuan lain sampai kepada mereka yang terkesan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan amanat beliau kepada pemimpin setempat di pekarangan pejabat daerah kecil di Paitan. Dalam pada itu, beliau berharap agar semua pemimpin setempat di daerah kecil Paitan bersatu padu dan bekerjasama antara satu dengan lain dalam memastikan daerah itu sentiasa aman dan maju. Lebih 150 orang di kalangan ketua daerah, ketua-ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri, ketua-ketua kampung dan pengerusi JPKK hadir dalam program tersebut. Usaha menggalakkan pertumbuhan fizikal dan mental kanak-kanak sekolah yang mapan perlu diperluas meliputi kawasan bandar dan luar bandar. Usaha membekalkan susu kepada kanak-kanak luar bandar juga penting ke arah pertumbuhan masyarakat yang seimbang. Kalau kita lihat di luar bandar ini mungkin pemakanannya itu kan kalau dibanding dengan di bandar-bandar ini kan adalah lebih kurang. Jadi kita berharap supaya program ini diperkembangkan lagi ke luar bandar supaya kita dapat membantu murid-murid sekolah yang saya berpendapat yang lebih memerlukan kalau dibandingkan di bandar. Beliau berkata demikian semasa ditemui pada sambutan Hari Susu Sekolah Sedunia Zon Borneo 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Sementara itu, dalam ucapan perasmian yang disampaikan oleh Datuk Abidin, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor menegaskan bahawa kerajaan negeri memerlukan kepelbagaian kepakaran modal insan tempatan bagi melonjakkan lagi ekonomi negeri. Jelas Datuk Haji G, di atas hasrat tersebut, aspek pendidikan amatlah diutamakan ke arah melahirkan lebih ramai modal insan tempatan yang berdaya saing, berketerampilan dan berkualiti tinggi. Justeru, katanya, kerajaan negeri akan terus menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Sabah ke arah mempertingkatkan lagi kecemerlangan pendidikan serta program berkaitan pembangunan modal insan di negeri ini. Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun yakin sekiranya setiap pemimpin menumpukan aspek pembangunan dan kemajuan ekonomi pasti melonjakkan negeri ini di tahap yang lebih baik. Katanya keutamaan ketika ini adalah memperkuat hubungan persaudaraan, mengukuhkan perpaduan selain toleransi. Saya cukup yakin kalau kita semua orang Sabah bersatu, Sabah mempunyai potensi yang amat tinggi untuk menjadi sebuah negeri yang maju. Ini dapat kita buktikan dalam masa 2 tahun kita memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi. Kutipan hasil negeri kita bertambah berlipat kali ganda. Dan yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sehingga akhir tahun lepas 7.9 bilion ringgit. Ini adalah satu pungutan hasil yang tertinggi dalam sejarah negeri Sabah. Beliau berkata demikian semasa program sambutan Tahun Baru Cina Anjuran Persatuan Cina Muslim Sabah di Kota Kinabalu. Beberapa reaksi turut diberikan berkaitan perpaduan antara masyarakat berbilang kaum. Kelebihan kita di Sabah ialah kita adalah masyarakat yang harmoni dan kita nak kekalkan keharmonian itu di negeri Sabah dan menjadi contoh kepada negeri-negeri lain untuk melihat keindahan kita di Sabah ini. Dan apabila masyarakat kita dapat hidup dalam keadaan harmonis, sudah tentu dia akan membentuk satu politik yang lebih stabil. Ini adalah satu kekuatan tunjang keharmonian di Sabah ini, di mana bila kita buat sambutan Tahun Baru Cina, bukan saja yang beragama berbilang-bilang agama ataupun yang sama-sama kita sambut bersamalah. Ia merupakan satu sifat kekeluargaan kita yang kuatlah di Sabah ini. Kerajaan perlu mengutamakan pembinaan jalan raya rentas Malaysia-Indonesia menggunakan laluan Serudong Kalabakan Simanggaris Kalimantan Utara, Kaltara, menerusi pembentangan semula bajet 2023 pada Februari ini. Kemudahan tersebut adalah keutamaan bagi membolehkan penyediaan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan CIQS di persempadanan antara dua negara berkenaan.
Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Muhammad Suryadi Bandi berkata laluan perhubungan tersebut adalah penting bagi membolehkan ekonomi penduduk setempat dipertingkat. Jelasnya sekiranya laluan tersebut dilaksanakan, pelbagai kemudahan lain turut akan menyusul seperti bekalan elektrik, air dan perhubungan telekomunikasi sekaligus membolehkan pengoperasian anggota kawalan keselamatan di persempadanan lebih baik berbanding sebelumnya. Beliau yang juga pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian berkata demikian selepas merasmikan Majlis Apresiasi Kanak-Kanak Taska dan Tabika Kemas Parlimen Kalabakan di Dewan Masyarakat Tawau. Menurut Datuk Muhammad Suryadi, situasi perpindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan turut memberi pelbagai impak positif terhadap Malaysia dan perkembangan tersebut perlu diseimbangkan dengan penyediaan keperluan asas seperti jalan raya. Menghampiri 23 tahun sebagai bandaraya Kota Kinabalu, pelbagai perubahan positif dapat dilihat terutamanya dari segi ekonomi, sosial dan pertambahan penduduk. Secara tidak sedar, bandaraya Kota Kinabalu telah melalui satu proses evolusi dengan penghijrahan masuk. Bandara Kota Kinabalu walaupun usia dia masih lagi muda, kira baru 23 tahun, tapi banyak perubahan dari segi pembangunan ekonomi dan sosial lah yang berlaku di Bandaraya Kota Kinabalu ni di bawah kepimpinan 5 orang mayor dan yang ke-6 pada ketika ini kita telah melalui satu proses evolusi lah dengan pertambahan penduduk yang berhijrah ke Bandaraya Kota Kinabalu ni. Kita melihat bandaraya pada ketika ini dia setanding dengan bandaraya-bandaraya lain lah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Kami Bah ini di studio TV RTM Kompleks Bersepadu KKD di Kota Kinabalu. Menurutnya, antara usaha DBKK adalah memperkenalkan konsep Love KK sekaligus menjadi tarikan lebih ramai pelancong melalui konsep alam semula jadi. Pelbagai acara dianjurkan sempena sambutan ulang tahun ke-23 Bandaraya Kota Kinabalu bermula 2 Februari ini, antaranya majlis tahlil dan doa selamat, hari bertemu pelanggan, festival makan-makan, festival kesenian Islam dan banyak lagi. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Bagi yang berada di kawasan terkesan banjir, utamakan keselamatan dan patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Mazrona Kalinggalan, salam Malaysia Madani. Terjalin hubungan mesra, toleransi hebat, berjiwa perkasa demi bumi hijau.